Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda bersama saya Hafid Olson dan ini Pastikan Sahih edisi 27 April 2022. Teruskan bersama saya Hafid Olson hari ini untuk kami berikan kepada anda maklumat yang tepat dan sahih untuk anda dalam Pastikan Sahih. Baik, untuk segmen yang pertama, untuk segmen Sahih, kita mulakan dengan satu perkara penting dalam segmen Sahih. Baik, kita mulakan perkembangan terkini untuk segmen yang pertama ini berkenaan dengan satu infografik penting untuk kami kongsikan kepada anda berkenaan dengan bayar saman dan juga denda dengan segera. Tetapi ini senarionya lebih berbeza apabila ada segelintir pihak yang dikatakan dipaksa untuk membayar saman dan juga denda dengan segera. Anda boleh perhatikan apa yang kami kongsikan di kaca TV anda ketika ini berkenaan dengan satu infografik, iaitu sekiranya anda dipaksa untuk bayar saman atau denda dengan kadar segera, anda boleh hubungi CCID Scam Response Center di talian 0326101559 untuk elak jadi mangsa penipuan panggilan palsu ataupun makau scam. Baik, seterusnya masih lagi bercakap berkenaan dengan penipuan dalam talian ataupun online scam ini. Dan kini kami kongsikan kepada anda berkenaan dengan scam minyak masak paket. Dan pastinya barang ini adalah barang antara barang yang menjadi keperluan penting bersempena dengan musim perayaan ini. Anda dapat melihat kepada beberapa perkara yang kami kongsikan. Tips-tips untuk mengenal pasti apakah bentuk scam minyak masak paket ini. Antaranya, scammer membuka page di laman media sosial Facebook dengan menggunakan nama samaran. Scammer iklankan penjualan minyak masak paket, mangsa membuat bayaran dan akhirnya scammer didapati menggunakan nombor telefon yang sama tetapi nombor akaun yang berlainan. Anda diminta untuk menjadi pengguna yang bijak khususnya menjelang musim perayaan ini. Baik, seterusnya kami kongsikan kepada anda satu kenyataan media yang dikeluarkan oleh Pejabat Perdana Menteri berkenaan dengan Kerajaan Persekutuan menambah baik pemberian dan sokongan kepada negeri untuk tahun ini. Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob berkata, kerajaan negeri diberi kelonggaran tambahan dalam penggunaan peruntukan di bawah pemberian penyelenggaraan jalan negeri, pemberian MARIS, sebanyak 5 bilion untuk tahun 2022. Katanya ia bagi membiayai kerja penyelenggaraan, perbaikan, penggantian serta pengubahsuaian jalan, jambatan, longkang, pembentong dan curun di jalan negeri yang rosak akibat banjir termasuk di kawasan pihak berkuasa tempatan. Menurutnya, Kerajaan Persekutuan amat prihatin ke atas situasi yang dihadapi oleh kerajaan negeri pasca banjir monsun Timur Laut 2021 dan 2022 yang lalu. Menurutnya, hasrat itu dimanifestasikan melalui peningkatan peruntukan yang disalurkan dalam pelbagai bentuk pemberian kepada kerajaan negeri pada setiap tahun. Baik, seterusnya kami kongsikan kepada anda satu lagi kenyataan media dan kali ini adalah berkenaan dengan Jabatan Siasatan Jenayah Komersial yang bertajuk Penipuan Pakaian dan juga Kelengkapan Hari Raya. Jabatan Siasatan Jenayah Komersial JSJK ingin mengingatkan orang ramai untuk sentiasa berwaspada dan berhati-hati semasa melakukan pembelian secara dalam talian dan menyedari wujudnya permintaan tinggi untuk mendapat pakaian serta permintaan tinggi untuk mendapatkan pakaian serta kelengkapan hari raya. Sindiket penipuan dikesan mula aktif melakukan penipuan dengan menjalankan dan juga mengiklankan penjualan pakaian serta kelengkapan hari raya di media sosial. Baik, seterusnya ini berita terkini yang kita kongsikan kepada anda, iaitu larangan penggunaan kenderaan micromobility tertentu di atas jalan raya. Hal ini kerana sejak kebelakangan ini didapati kenderaan micromobility ini semakin kerap digunakan di atas jalan. Antara jenis-jenis kenderaan yang dimaksudkan yang digunakan termasuklah moped, skuter, elektrik skuter yang telah diubah suai dan basikal.
Penggunaan kenderaan micromobility di atas jalan adalah membahayakan bukan sahaja kepada pengguna kenderaan tersebut, malahan kepada pengguna jalan raya yang lain. Seperti yang telah berlaku dengan nahas basikal lajak yang telah meragut 8 nyawa. Penggunaan kenderaan micromobility dengan pencampuran dengan aliran trafik kenderaan motor lain di atas jalan akan menimbulkan risiko berlakunya tragedi yang sama. Baik, sekali lagi kami kongsikan dan berkenaan dengan satu kenyataan media yang dikeluarkan oleh Polis Diraja Malaysia berkenaan dengan viral motorkar kemalangan di lorong motosikal Lebuh Raya Persekutuan. Kalau kita boleh menelusuri kenyataan media yang dikongsikan oleh PDRM berkenaan dengan kemalangan yang berlaku pada 9 April 2022 pada jam lebih kurang 2 suku pagi di lokasi lorong motosikal kilometer 12.5 Lebuh Raya Persekutuan arah Kuala Lumpur ke Kelang. Kejadian berlaku apabila penunggang motosikal bernombor plet BJK4776 yang sedang menunggang di lorong motosikal telah dilanggar dari arah belakang oleh sebuah motorkar yang datang dari arah yang sama. Ini kenyataan yang dikeluarkan dan kami kongsikan kepada anda beberapa tangkap layar penting untuk mengukuhkan lagi kenyataan yang kami kongsikan ini. Baik, seterusnya kenyataan media berikutnya kami kongsikan kepada anda. Kenyataan media Ibu Pejabat Polis Daerah Kulai Johor berkenaan dengan video viral penunggang motosikal di Jejantas Bandar Putra Kulai. Ringkasan kes yang dinyatakan dalam kenyataan media ini merujuk bahawa Polis Diraja Malaysia PDRM Daerah Kulai terkesan satu video viral yang dimaknai di Facebook khas penduduk Kulai KPK sebagaimana di pautan yang dinyatakan yang memaparkan penunggang motosikal tidak memakai topi keledar membahayakan diri dan pengguna jalan raya. Jadi polis meminta khususnya Polis Daerah Kulai menyuruh semua pihak pengguna jalan raya untuk mematuhi peraturan-peraturan yang telah ditetapkan bagi mengelakkan sebarang perkara yang tidak diingini berlaku. Baik, seterusnya berkenaan dengan tabung haji dan juga tambang penggunaan haji untuk tahun ini, iaitu tabung haji masih memberi bantuan kewangan haji secara bersasar kepada jemaah haji walaupun terdapat kenaikan kos haji pada tahun ini. Bayaran haji bagi musim haji 1443 Hijrah bersamaan dengan 2022 Masihi iaitu RM10,980 bagi jemaah haji kumpulan B40 di mana berlaku peningkatan sekitar RM1,000 dan RM12,980 bagi jemaah haji kumpulan bukan B40 yang mencatatkan peningkatan sekitar RM3,000. Baik, pastikan saya berehat seketika kembali selepas ini. Jangan ke mana-mana. Baik, bertemu kembali dalam Pastikan Sahih dan kini kita masuki segmen berikutnya, segmen Semasa. Peranan pengamal media dan bidang kewartawanan merupakan antara penyumbang terpenting kepada pembangunan negara bangsa, kata Menteri Komunikasi dan Multimedia Tan Sri Anwar Musa. Beliau berkata sudah tiba masanya profesion kewartawanan tanah air diangkat ke tahap yang lebih tinggi agar peranannya terus berkesan dan dirasai masyarakat. Oleh itu, buat julung kalinya, penganjuran Hari Wartawan Nasional Hawana 2022 tahun ini akan disambut secara besar-besaran yang turut melibatkan pengamal media Nusantara dari negara-negara yang lain. Justeru buat julung kalinya, penganjuran Hari Wartawan Nasional Hawana 2022 tahun ini akan disambut secara besar-besaran yang turut melibatkan pengamal media Nusantara dari negara-negara lain. Melaka dipilih sebagai lokasi pertama penganjuran Hawana tersebut pada 29 Mei nanti. Saya lihat itu sebagai satu cara yang sangat baik di mana pengiktirafan kepada peranan wartawan dan dunia kewartawanan itu sebagai sesuatu yang sinonim dengan pembangunan negara, sama dengan kata perjuangan, memerdekakan negara dan sebagainya, semua terlibat dengan peranan kewartawanan. Jadi kalau kita meraihkan banyak lagi profesion lain, adalah tidak wajar kalau kita tidak memberikan suatu pengiktirafan yang tinggi kepada para wartawan. Penganjuran Hawana selepas ini akan dilakukan di lokasi bandar berbeza setiap tahun.
Beliau ditemui pemberita pada Majlis Apresiasi Pengamal Media di Ibu Negara. Kira-kira 300 pengamal media dari pelbagai organisasi diraikan dalam majlis berbuka puasa. Dalam hari itu, media memainkan peranan penting bagi membantu kerajaan terutama Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat KPWKM dalam menyampaikan bantuan kepada mereka yang memerlukan. Menterinya Datuk Seri Dina Harun berkata, pengamal media merupakan rakan strategi kementeriannya yang paling penting dalam menyalurkan maklumat dan juga aktiviti serta dasar kementerian. Bagi saya, rakan-rakan media ni dia bukan saja rakan untuk jangka masa pendek setahun, 2 tahun, tidak. Dia adalah merupakan rakan strategi kementerian untuk jangka masa panjang dan pada bila-bila masa. Kalau tidak, apakah daya kalau sekarang ni program-program ataupun aktiviti dasar-dasar polisi yang dijalankan oleh kementerian, kalau tidak diketahui oleh rakyat, dia tak sampai matlamat untuk kita maklumkan kepada rakyat. Beliau berkata demikian pada ucapannya menerusi program Jalinan Mesra Menteri KPWKM bersama media di Ibu Negara. Beliau turut menzahirkan ucapan terima kasih kepada semua pengamal media yang sentiasa memberi sokongan, dorongan dan kritikan yang membina sepanjang beliau menerajui kementeriannya. Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia SKMM tidak mempunyai sebarang kuasa untuk menyekat secara langsung berhubung video muzik Hari Raya Aidilfitri yang menjadi kontroversi oleh usahawan kosmetik Datuk Seri Alif Shukri Kamaruzzaman. Menteri Komunikasi dan Multimedia Tan Sri Anwar Musa berkata sekatan perlu dilakukan mengikut lunas undang-undang dan atas perintah mahkamah. Beliau berkata demikian ketika diminta mengulas mengenai isu rakaman klip video raya usahawan kosmetik berkenaan yang dikaitkan dengan unsur bertentangan norma dan budaya tempatan. Bagaimanapun, beliau enggan memberikan pandangan berhubung klip video berkenaan kerana bimbang akan dianggap prejudis terhadap penyiasatan yang sedang dilakukan oleh pihak SKMM. Dalam pada itu, Kementerian Komunikasi dan Multimedia KCOM sedia memperluas pemberian bantuan peranti siswa keluarga Malaysia kepada pelajar golongan B40 di institusi pendidikan selain daripada Kementerian Pengajian Tinggi KPT. Menterinya Tan Sri Anwar Musa berkata, berdasarkan permohonan yang dibuka sejak 15 April lepas, terdapat permohonan daripada pelajar institusi di bawah kementerian lain. Jadi fasa pertama untuk B40 institusi di bawah KPT, IPTS, IPTA, College Community dan Politeknik. Sementara fasa kedua kita akan pertimbangkan institusi yang saya sebutkan tadi. Jadi kalau kita ada kapasiti yang cukup dengan ceiling yang diberikan kepada kementerian, kita bersedia untuk memperluaskan berdasarkan kepada permintaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seramai 204,927 pelawat dari Singapura masuki negara ini melalui bangunan Sultan Iskandar dan Kompleks Sultan Abu Bakar Johor setakat semalam sejak sempadan dibuka pada 1 April lalu. Ia menjadikan pelancong Singapura sebagai pelawat tertinggi memasuki Malaysia setakat ini. Datuk Sri Nancy, berdasarkan trend itu, Kementerian MOTEK optimis kedatangan pelancong antarabangsa ke Malaysia akan terus meningkat. Tapi China sekarang ini masih tutup. Jadi kita mengharapkan bila China dah buka, the influx of those tourists from China ramai sekali. Korea pun tutup, Taiwan pun tutup, Japan tutup. So all this memang mempunyai ada indikasinya mereka nak datang ke Malaysia, they want to go and play golf. Semua dah dicakapkan tapi dia tak dapat datang dulu. So we have been hearing from the ambassadors, bila through our conversation with them, nampaknya minat itu nak datang memang ada. Malah dari negeri Arab they want us to tell them more. Beliau bercakap dalam sidang media pelancaran Duta Komuniti MyMotek.
Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna KPDN-HEP setakat ini tidak menerima sebarang aduan mengenai bekalan ayam tidak mencukupi menjelang perayaan Hari Raya Aidilfitri. Menterinya Datuk Seri Alexander Nantalinggi berkata penetapan skim kawalan harga barang yang dijalankan ketika musim perayaan adalah bagi melindungi hak pengguna dan peniaga. Namun begitu, beliau turut menasihatkan peniaga untuk tidak menaikkan harga ayam sewenang-wenangnya sejurus skim kawalan harga ketika musim perayaan tamat tempoh nanti. Senaraikan 28 item lah barang makanan untuk dikawal harganya. Ya, bekalan nampaknya ada, ya, masih mencukupi. Kita belum menerima aduan baru-baru ini di mana mengatakan tiada bekalan. Jadi saya berharaplah barang ini akan berkekalan. Ada cukup bekalan ayam dan telur juga masa kita meraih Aidilfitri dalam beberapa hari lagi. Program Jualan Semarak Syawal 2022 peringkat daerah Kuala Muda akan diadakan di Pasar Tani, Sungai Petani pada 1 Mei ini. Program diadakan bagi memberi peluang kepada golongan B40 atau yang kurang berkemampuan membeli barangan keperluan dengan harga berpatutan sempena perayaan Aidilfitri. Pegawai Daerah dan Tanah Kuala Muda Datuk Mat Suhaimi Abdul Rahman berkata terdapat 6 barangan asas yang dijual termasuk daging lembu, tempatan, ayam, beras, gula, minyak masak dan juga gula. Kesemua barangan tersebut ditaja oleh wakil-wakil rakyat, agensi-agensi kerajaan termasuk pihak swasta atas tanggungjawab sosial korporat CSR. Ini menunjukkan bahawa kerajaan negeri dan jabatan agensi-agensi awam begitu prihatin dengan kesusahan rakyat dan mereka menjelmakan keperhatian mereka ini dengan memberikan bantuan. Kita mengharapkan bahawa program ini akan turut disertai oleh agensi-agensi lain di tempat lain. Dan saya amat mengucapkan terima kasih kepada Fama yang menjadi agensi core dalam menganjurkan program ini. Cuma intisari program ini dapat lebih mendatangkan manfaat kepada golongan B40. Buku modul komunikasi sains YSN-ASM yang Scientist Network Academy Sains Malaysia yang dilancarkan menjadi rujukan dalam menyampaikan komunikasi sains yang mudah difahami masyarakat. Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi Datuk Seri Dr. Adham Baba berkata, buku itu juga mampu menarik minat generasi muda menceburi bidang sains, teknologi, kejuruteraan dan matematik ataupun STEM. Menurutnya, buku berkenaan memberi kemudahan kepada saintis, penyelidik, guru, malah pengamal media untuk menyampaikan komunikasi sains yang lebih berkesan kepada kumpulan sasar. Maklumat lanjut dan pratempahan buku berkenaan boleh didapati menerusi laman web academyscience.gov.my Palang Sains Communication. Baik, perkembangan berikutnya. Kementerian Pembangunan Luar Bandar KPLB membuka peluang kepada 500 pelajar tahfiz untuk mengikuti kursus-kursus pendidikan teknikal dan latihan vokasional TVET di institusi pendidikan TVET di bawah kementerian itu. Menterinya Datuk Seri Mahathir Khalid berkata, pelajar tahfiz yang menyertai kursus TVET itu akan mengikuti pembelajaran selama 6 bulan sebelum diberikan sijil mengikut kemahiran yang dipilih. Sementara itu, beliau berkata, KPLB sedang giat menjalankan projek-projek pembangunan rakyat di kawasan luar bandar. Baik, pastikan saya berehat sekali lagi. Jangan ke mana-mana, bertemu selepas ini. Baik, bertemu kembali dalam Pastikan Sahih untuk segmen yang terakhir, segmen notifikasi. Kami ingin mengucapkan selamat menyambut ulang tahun Hari Keputeraan Yang Amat Mulia Tengku Puteri Raja Tengku Puteri Jihan Azizah Atiyatullah binti Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah. Kami mengucapkan selamat menyambut ulang tahun Hari Keputeraan. Baik, seterusnya,
sejurus sahaja selepas pastikan sahih, kami akan siarkan kepada anda sidang media Menteri Kesihatan pada jam 4 petang di Facebook Live dan Zoom di Kementerian Kesihatan Malaysia. Jadi anda perlu mengikuti perkembangan apakah yang akan disampaikan oleh Yang Berhormat Menteri Kesihatan sendiri berkenaan dengan SOP terkini terkait dengan COVID-19. Baik, seterusnya bicara DR pada malam ini akan bersiaran dengan tajuk yang penting bersempena dengan sambutan Syawal yang kita akan raikan tidak lama lagi, iaitu waspada raya dengan COVID-19 bersama dengan Dr. Hazlina Yahaya, Ketua Penolong Pengarah Kanan Sektor Pengurusan Bencana, Wabak, Krisis dan Kecemasan bahagian Kawalan Penyakit KKM pada malam ini bermula jam 9 malam. Dan seterusnya pada Jumaat ini anda akan bersama saya untuk segmen Sudut Pandang. Tajuk yang cukup penting iaitu pastikan balik beraya dengan selamat bersama dengan Dato' Insinyur Muhammad Suhaimi bin Hassan, Ketua Pengarah Lembaga Lebuh Raya Malaysia LLM bermula jam 3.30 petang. Dan bercakap berkenaan dengan balik kampung dengan selamat, ingin kami maklumkan kepada anda pemberian diskaun serta tol percuma kepada semua kelas kenderaan sempena Hari Raya Aidilfitri bermula pada Sabtu 12.30 malam 30 April sehingga Ahad 11.59 malam 1 Mei 2022 dan juga 12.30 malam hingga 7 Mei 2022 dan juga pada Ahad 11.59 malam sehingga 8 Mei 2022. Dan anda perlu ingat bahawa anda perlu sentuh kad Touch and Go anda dan juga RFID anda untuk diverifikasikan dan anda layak untuk menerima diskaun dan juga tol percuma ini. Baik, seterusnya, pemakluman bayaran bantuan Mei 2022 bersempena dengan perayaan Aidilfitri. Sebenarnya perayaan Aidilfitri kali ini yang bakal menjelang, Jabatan Kebajikan Masyarakat JKM mengambil inisiatif untuk melaksanakan bayaran bulan Mei lebih awal. Jadi, untuk perkara itu, semua bayaran bantuan bulanan JKM bagi bulan Mei 2022 akan dikreditkan kepada penerima bantuan bermula 25 hari bulan hingga 30 April 2022. Baik, seterusnya, inisiatif jualan murah Hari Raya Aidilfitri di wilayah Persekutuan Labuan, subsidiari bekalan makanan kepada warga Labuan seperti telur daripada 47 sen kepada 33 sen dan minyak masak dari harga RM2.50 kepada RM2 adalah bagi menampung keperluan dan meredakan tekanan bekalan makanan yang tidak mencukupi di wilayah Persekutuan Labuan. Dan seterusnya, My Perkasa TVET, kebaikan menggunakan portal melalui laman web portal eSkill Funds ini akan memberi kemudahan kepada pelatih dan pengguna umum menggunakan perkhidmatan dan kemudahan seperti yang tertera di kaca TV anda. Anda boleh imbas QR untuk maklumat lanjut. Baik, segmen tadi mengakhiri pastikan sahih untuk edisi hari ini. Terus jaga keselamatan anda dan teruskan bersama dengan Berita ATM dan mendapatkan perkembangan terkini dari semasa ke semasa. Jaga diri dan selamat berbuka puasa. Assalamualaikum, saya Hafid Hussain. Jumpa lagi.